Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama dengan saya semula iaitu Cikgu Sarah. Okey, terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu MK kerana memberikan saya peluang untuk berkongsi dengan anda semua berkaitan dengan tutorial menggunakan aplikasi Google Classroom. Okey. Okey, terlebih dahulu saya akan menerangkan apakah Google Classroom. Okey, Google Classroom merupakan satu platform di mana untuk menguruskan pembelajaran yang dibangunkan oleh Google. Ianya dikerangka khas untuk membolehkan komunikasi antara guru dan juga pelajar serta untuk menguruskan tugasan, pengajaran dan juga pembelajaran dalam talian. Okey, Google Classroom membenarkan guru untuk membuat kelas dalam talian, menetapkan tugasan kepada pelajar-pelajar, berkongsi bahan pembelajaran, memberi maklum balas dan juga berkomunikasi dengan pelajar-pelajar secara dalam talian. Okey, seterusnya, kita lihat pula apa ciri-ciri utama dalam Google Classroom. Okey, tentu semua ingin tahu kan? Okey, yang pertamanya, dalam Google Classroom kita dapat mencipta kelas dalam talian. Okey, di mana guru-guru boleh membuat kelas dalam talian untuk subjek-subjek yang tertentu dan juga menjemput pelajar-pelajar ke dalam kelas tersebut dengan menggunakan kod akses yang khas. Okey, yang keduanya, melalui Google Classroom kita dapat menyediakan tugasan dan juga penugasan. Okey, guru-guru boleh membuat tugasan, memuat naik bahan-bahan pembelajaran dan juga memberikan arahan-arahan kepada pelajar. Okey, pelajar boleh menghantar tugasan secara dalam talian dan juga guru-guru boleh memberikan maklum balas secara terus kepada pelajar secara dalam talian. Okey, seterusnya melalui Google Classroom, guru dapat berkomunikasi dengan pelajar-pelajar, dapat berinteraksi melalui forum perbincangan, komen pada tugasan atau juga dengan menghantar pesanan secara terus. Dan seterusnya, melalui Google Classroom juga dapat berintegrasi dengan Google Suite. Okey, di mana Google Classroom terintegrasi dengan pelbagai aplikasi Google Suite, antaranya seperti kalau dulunya Google Suite, sekarang adalah Google Workplace. Antaranya seperti Google Docs, Google Sheet, Google Slide dan lain-lain lah, yang di mana dapat memudahkan pelajar dan juga guru untuk berkongsi dan juga mengedit dokumen secara bersama-sama. Dan seterusnya juga, Google Classroom juga dapat menyediakan pengurusan kelas secara sistematik. Guru-guru mempunyai kawalan penuh ke atas kelas, termasuklah dalam mengurus ahli kelas, mengatur tugasan dan juga menetapkan tempoh masa penghantaran. Jadi Google Classroom menjadi salah satu aplikasi yang sangat popular dalam bidang pendidikan kerana kemudahannya dalam mengatur pembelajaran dalam talian, memudahkan interaksi antara guru dan juga pelajar-pelajar dan juga dapat menyediakan persekitaran pengajaran dan pembelajaran kolaboratif secara dalam talian dengan berkesan. Sudahkah kita semua bersedia? Jom kita mengenali apakah Google Classroom dan saya akan menunjukkan bagaimana kita nak menggunakan aplikasi Google Classroom. Dan semoga perkongsian daripada saya ini dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nausarah Hana binti Zakaria. Saya bekerja di Institut Pendidikan Guru Malaysia dan bekerja sebagai penolong pengarah. Pada hari ini saya sangat bersyukur kerana diberi peluang oleh Cikgu MK untuk bersama-sama berkongsi dengan anda berkaitan dengan aplikasi Google Classroom. Saya sangat berterima kasih kepada Cikgu MK kerana memberi saya peluang untuk berkongsi pada hari ini.
Kita mulakan dahulu dengan aplikasi Google Classroom. Di mana Google Classroom ini digunakan untuk memudahkan guru-guru dan juga para pengguna untuk menghantar tugasan dan juga membuat semakan dan sebagainya melalui Google Classroom. Pada permulanya, anda semua diminta untuk membuka paparan seperti ini melalui Google Chrome. Kemudiannya terdapat aplikasi-aplikasi yang tertera di dalam apps ini. Dan kita akan memilih kepada Google Classroom. Ini adalah paparan bagi antarmuka untuk Google Classroom. Di mana sebagai seorang guru ataupun cikgu lah, anda akan diminta untuk membina satu kelas, yang boleh anda gunakan untuk menghantar tugasan kepada kelas yang anda ajar. Yang pertamanya kita akan klik pada create class. Untuk join kelas ini, ia adalah untuk pengguna sebagai murid ataupun pelajar. Untuk sebagai guru, kita perlu menghasilkan kelas melalui create class. Kita akan klik pada create class. Di sini guru-guru diminta untuk masukkan satu nama kelas. Contohnya saya masukkan 2 asasi. Berkaitan dengan pemikiran computational. Bagi subjek asas sains komputer. Room tak perlu tulis pun boleh, nak tulis pun boleh jugalah. Tapi saya tidak tulis dan saya terus klik pada create untuk hasilkan satu kelas yang baru. Kelas yang kita ajarlah. Seterusnya ini adalah paparan untuk kelas kita. Kelas yang anda telah bina untuk kelas yang diajari. Di bahagian tepi. Ini adalah kelas kod. Kelas kod ini adalah kod yang anda akan kongsikan dengan pelajar-pelajar atau murid-murid di mana mereka akan menggunakan kod ini untuk join kelas anda. Anda boleh copy lah dan teruskan untuk dihantar melalui grup WhatsApp dan sebagainya lah. Dan seterusnya paparan di atas ini ada strings, classword, people dan grades. String ini adalah digunakan untuk anda membuat satu pengumuman berkaitan dengan apa yang maklumat yang anda akan hantar kepada pelajar-pelajar anda. String. Seterusnya classwork. Classwork ini adalah tempat untuk kita buat atau bina ataupun memberi tugasan-tugasan kepada pelajar-pelajar. Saya teruskan dahulu dengan people. People ini di mana kita akan masukkan ID pelajar yang kita akan hantar tugasan kepada mereka. Di sini masih lagi kosong. Jadi kita perlu memasukkan setiap orang. Satu per satu. Di sini contohnya saya masukkan seorang pelajar lah. Sebagai contoh untuk menunjukkan perkongsian atau macam mana kita nak invite student. Invite pelajar. Kemudian kita klik pada invite, button invite. Dan di sini telah memaparkan pelajar telah ada seorang di dalam kelas kita. Kemudian kita pergi pula perkongsian untuk classwork. Macam mana caranya untuk kita bina satu tugasan yang baru kemudian kita hantar kepada pelajar-pelajar kita.
Okey, yang pertamanya kita akan mulakan dengan create. Okey, satu kita boleh hantar assignment, tugasan. Yang kedua, secara melalui quiz assignment, soalan-soalan, material, repost topik atau apa-apalah. Okey, apa-apa bentuk, sebarang bentuk yang kita nak hantar. Okey, contohnya saya klik pada assignment, tugasan. Okey, tugasan untuk saya hantar kepada pelajar-pelajar saya. Okey, contohnya ianya bertajuk pengecaman corak. Okey, bagi teknik pemikiran computational. Okey, di sini adalah anda perlu tulis arahan yang sesuai untuk diberikan tugasan kepada pelajar-pelajar. Okey, contohnya di sini saya akan berikan bahan-bahan dahulu. Okey, contohnya saya attachkan saya upload lah. Okey. Okey, saya akan upload tugasan. Okey, contohnya saya uploadkan satu nota. Okey, dan di sini saya akan tuliskan make a copy for each student. Okey, setiap student akan dapat satu salinan. Okey, seterusnya lagi saya akan uploadkan juga link. Okey, ataupun link untuk soalan yang diberi. Contohnya kita hendak attachkan soalan yang berbentuk ataupun soalan yang telah dibina melalui Google Form. Okey, saya akan cari dahulu apakah tajuk Google Form tu. Okey, ada tak contohnya? Okey, contoh Google Form ataupun okey, contoh Google Form tersebut adalah ini, dan saya akan ambilkan pautan link untuk Google Form ini. Okay, seterusnya saya kembali semula ke assignment dan saya akan masukkan ke sini link untuk Google Form tersebut. Okey, maksudnya pelajar-pelajar diminta untuk membaca dahulu nota melalui Google Slide yang telah diberi. Kemudian mereka perlu diminta untuk menjawab soalan-soalan melalui Google Form yang diberi juga. Okey, saya terlupa ada satu lagi video yang perlu saya uploadkan. Okey, contohnya video itu berada di dalam my computer. Okey, jadi saya perlu uploadkan dahulu video tersebut. Okey, jadi pelajar perlu membaca dua bahan dan kemudiannya barulah menjawab soalan. Jadi di sini saya akan sila baca dahulu. Melalui
Okey, jadi sudah siap? Okey, satu paparan yang berkaitan dengan apa yang telah kita masukkan, bahan-bahan tugasan yang hendak kita hantar kepada pelajar-pelajar kita. Okey, seterusnya di sini, okey, for assignment ini untuk semua student, okey, bagi 2 kelas asasi. Okey, di sini adalah due date. Okey, contohnya due date, okey, saya letakkan pada hari ini dan masanya adalah 11, saya letakkan pada hari esok lah. Tak apalah. 26 sebelum 11.59 malam. Okey. Dan saya akan klik pada assign. Okey, saya perlu edit sedikit. Okey, kerana sebentar tadi saya tuliskan 25 Disember. Okey. Okey, jadi saya akan klik semula dan letakkan tarikh yang baru 26 Disember. Okey, jadi sudah siap satu tugasan yang akan kita hantar kepada pelajar-pelajar kita. Okey, apabila klik di sini, okey, memaparkan, okey, ini adalah contoh tugasan yang kita beri kepada pelajar-pelajar kita. Okey, turn in, okey, membawa maksud, okey, sekiranya pelajar-pelajar kita telah menghantar tugasan, okey, di sini akan bertukar kepada bilangan berapa orang pelajar yang telah menghantar tugasan. Okey, sign ini adalah menunjukkan okey berapa orang student yang telah kita hantar assignment ini. Okey, contohnya seperti untuk student yang pertama, okey, saya telah hantar kepada seorang pelajar tetapi beliau masih belum lagi join kelas yang telah saya bina ini. Okey, jadi saya perlu tunggu dahulu pelajar ini untuk join kelas saya dan kemudian barulah mereka boleh menjawab soalan-soalan yang telah pun diberi. Okey. Okay, saya akan tunjuk contoh pelajar yang telah menghantar assignment kepada saya. Okey, contohnya pada kelas 4 ini. Okey. Okey, di mana di sini. Okey, saya akan tengok. Okey, seorang pelajar telah ada dan classwork saya untuk konsep ini, pemikiran kompetisional, okey, seorang telah pun menghantar assignment ini iaitu okey, namanya adalah Razila. Okey. Jadi di sini beliau telah hantar assignment kepada saya tetapi saya belum lagi memberi markah kepada beliau. Jadi okey. Okey, macam mana caranya untuk kita beri markah? Kita akan tulis sahaja berapa markah yang beliau dapat. Okey, saya akan sebut kat sini buat pembetulan. Contohnya. Okay, jadi pelajar ini kemudian saya akan return semula kepada pelajar tersebut apa maklumat balasan yang telah saya tulis kepada tugasan yang telah diberi sebelum. Okey. Okey, jadi cikgu, okey, ini sahaja cara yang paling mudah untuk kita gunakan. Okey, terutamanya untuk kita hantar tugasan-tugasan yang bersesuaian okey kepada pelajar-pelajar kita dan cara ini sangat fleksibel. Okey, terutamanya digunakan pada waktu cuti sekolah. Okey, di mana cikgu dah boleh menghantar assignment atau tugasan dengan lebih mudah, sistematik dan tersusun. Okay. Dan ia juga bukan sahaja memberi aplikasi yang sangat berkesan kepada pengajaran cikgu atau guru-guru tapi juga memberi impak yang sangat positif kepada pembelajaran pelajar-pelajar semua. Okay, sekian dahulu perkongsian saya pada hari ini. Dan saya berharap ianya memberi manfaat kepada pengajaran dan pembelajaran guru dan juga pelajar-pelajar. Sekian, terima kasih.